Ada? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dimuliakan Fadilatul Imam, pengurusi dan seluruh jawatan kuasa, ashabul fadilah, tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala diberikan kita taufik dan hidayah untuk kita bersama untuk sujud menyembah Allah Subhanahu wa taala di pagi ini, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ketaatan kita, amin ya rabbal alamin. Sambungan tajuk sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dicatatkan oleh almarhum Dr. Ramadan Said Al-Buti berkaitan dengan peristiwa safarun Nabi sallallahu alaihi wasallam, permusafiran Nabi yang pertama menuju ke negeri Syam untuk berkhidmat atau bekerja sebagai pembantu Buhairah, ataupun waktu tu Nabi bersama-sama bapa saudaranya, bapa saudaranya itu Abu Talib. Ni waktu Nabi kecil lagi, yang mana waktu tu sebelum sampai ke Allahumma salli ala Muhammad Syam, baginda singgah di satu tempat namanya Basrah, dan bertemu dengan Buhairah. Buhairah ni siapa? Seorang paderi Kristian, yang mana ini golongan awal Kristian yang betul-betul beriman ataupun kita kata berpegang dengan kitab Injil. Sebab itu dalam Islam ni kita communicate dengan ahlul kitab ni dengan, orang kata apa, dengan baiklah sebenarnya. Sebab mereka ni yang beriktikad dengan akidah samawiyah ni, maknanya agama langit ni, pada asalnya tentu kita tidak ada banyak beza dengan mereka. Maksudnya ada kesamaan lah. Tapi kerana i'tiqad mereka tu tersasar, itu yang pertama. Yang kedua, hari demi hari penyelewengan dalam agama mereka tu berlaku, menyebabkan kita sudah tidak ada satu titik pertemuan, sudah jauh. Sebab itu dulu kita tahu dari segi fiqahnya ahlul kitab ni dihalalkan untuk kita makan sembelihan mereka. Bahkan orang lelaki Muslim dihalalkan untuk berkahwin dengan wanita ahlul kitab. Dan ini segi fiqh awal lah. Tapi ini semua dah tak boleh berlaku kerana ahlul kitab ataupun orang yang menganut Kristian atau Nasrani ni sudah jauh terpesong i'tiqad mereka. Elemen agama samawiyah ni dah macam jauh lah. Maknanya kata di segi pegangan mereka kepada kitab asal Injil tu memang dah mengarut lah. Dan Injil ni pun dah dimanipulate dengan macam-macam aliran. Baik, balik kepada cerita tadi. Buhairah ni akhirnya memerhatikan baginda sallallahu alaihi wasallam yang waktu tu Nabi belasan tahun, dan bertanya kepada Abu Talib. Buhairah tanya kepada Abu Talib, apakah budak ini adalah pembantu engkau, khadam engkau? Lalu dijawab oleh Abu Talib bahawa budak itu, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam itu adalah anaknya.
Walaupun bukanlah anak kandung, tapi anak saudara lah. Kerana Buhairah melihat sesuatu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita tahu tadi, di peringkat awal ni, orang yang betul-betul berpegang dengan Injil ni tadi, makna kata dia rigid religious punya orang, maksudnya orang yang baik ya, yang berpegang kepada agama. Lalu ditanya oleh Buhairah kepada Abu Talib tentang ayah kepada baginda Nabi SAW. Apakah ayahnya masih hidup? Yang mana Buhairah ni, dia nampak something kat Nabi ni, semacam ciri-ciri yang ada kisah dalam kitab Injil, watak tu. Sebab tu dia tanya, budak ni ada ayah lagi ke tidak? Kan? Lalu dijawab, ayahnya telah meninggal ketika dia dalam perut ibunya. Kan? Maka Buhairah semakin teruja melihat perwatakan baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia menceritakan watak ataupun peribadi budak yang bersama dengan engkau ni, wahai Abu Talib, seperti ada individu ini dalam kitab Injil. Maka ketika itu tentulah menjadi satu persoalan besar apabila baginda Nabi SAW ini seolah-olah menjadi satu tanda yang telah jelas di kalangan orang bukan Islam. Tanda apa? Tanda utusan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana akan menyambung risalah ataupun menyambung risalah tauhid yang dibawa oleh Isa itu. Lalu Abu Talib apabila mendengar cerita Buhairah tersebut, yang mana Buhairah memberitahu bahawa engkau kena jaga ni budak ni, kerana ancaman yang banyak akan mula berlaku kepada budak ni. Mana ramai orang yang akan mencari budak ni untuk ditangkap, dilakukan sesuatu lah. Maka Abu Talib ambil keputusan untuk tidak meneruskan perjalanan ketika itu dan pulang semula ke Makkatul Mukarramah. Lalu Nabi SAW menuju ke umur yang semakin dewasa. Dan kita tahu Nabi ini antara kerja ataupun aktiviti yang beliau aktif sebelum menjadi Rasul itu adalah seorang pengembala kambing, betul? Sebab tu yang ada kisah bila Nabi balik Madinah, Nabi pergi ke Madinah tu, Nabi tegur orang Quraisy tentang proses penanaman kurma. Kan? Nabi ni dia tak ada pengalaman tanam kurma. Kan? Dan Mekah pun tuan-tuan, Allahu alam lah, tuan-tuan pergi Mekah hari ni nampak pokok kurma kat Mekah? Saya tak nampak. Tak ada. Kan? Pelik ke tak? Padahal kat Saudi ke. Jadi kurma ni Madinah. Kan? Jadi Nabi tak ada culture itu di Mekah, menyebabkan bila sampai Madinah ni, Nabi ada sikit bagi pandangan tentang proses tanam kurma. Bila mana Nabi tengok Arab Quraisy ni ataupun penduduk Madinah ni, mereka kawinkan pokok kurma ni. Maknanya dia punya, macam kita lah, musangking pergi kahwin dengan pokok-pokok ni, nak bagi dia lebih nampak elok buah tu, dia kahwin apa semua tu kan. Jadi tamar pun macam tu, telah dilakukan demikian oleh sebahagian para sahabat ni. Lalu Nabi memerintahkan untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Nabi anggap benda tu macam tak perlu lah. Kan? Apa nak kena kahwin pula. Dan akhirnya kita tahu kisah tu ni hadis sahih tuan, dan Sahih Bukhari. Hasil tanaman ataupun hasil buah kurma tahun tu merudum. Makna kata tak begitu memberansangkan buah tamar tahun tu. Dan akhirnya berita itu dibawa, diadukan kepada baginda SAW, dan hadis ni menjadi salah satu indikator bahawa dalam urusan dunia Nabi ada beberapa kali memberikan pandangan yang memang tidak tepat. Sehingga Nabi sebut dalam hadis tu, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Dan hadis ini menjadi petunjuk bahawa Nabi ada dari sudut pandangan
keduniaan itu, urusan dunia itu memang tidak terikat dengan urusan kenabian sebenarnya. Adapun di sudut wahyu, soal ibadah, soal benda-benda yang melibatkan maslahah yang besar, itu terikat jelas dengan wahyu. Sehingga tuan-tuan dirahmati Allah, saya baca dalam salah satu buku itu Yusuf Al-Qaradawi rahimahullahu ta'ala. Isu apa tuan-tuan? Isu hukum murtad. Ini dibahas panjang oleh fuqaha sekian lama. Isu murtad ni, bila mana satu orang murtad, na'udzubillah, tukar agama. Dalam hadis Nabi sebut man baddala dinahu faqtuluh. Ni akademik sikitlah. Saya nak bagi nampak macam mana dimensi para fuqaha memahami perkataan Nabi. Nabi kata siapa yang tukar agama pancung. Maka kata bunuh. Bila zaman Nabi dah wafat, zaman berlalu, makna di kalangan para sahabat jadi khalifah ni, antaranya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang murtad ni memang berlaku sepanjang zaman. Kan? Jadi bila masuk zaman sahabat, zaman bertukar ni, mereka berlaku orang murtad ni. Jadi hadis tu Nabi sebut siapa tukar agama bunuh tu, mula dilihat oleh sebahagian para ulama ni, cendekiawan Islam. Kerana nak tengok keadaan, bila mana kalau orang murtad ni tuan-tuan, kata kita guna undang-undang Islam lah. Sekarang ni tak praktikal macam tu kan. Cuma nak sebut dari segi perbahasan ilmiah dia. Kalau directly faham macam tu memang kena bunuh. Ya, memang bunuh tu. Tapi ni nak sebut para ulama cara faham hadis. Cara faham hadis ni, sebab tu bila kita berhadapan dengan dunia intelektual agama ni, dia punya dia panggil apa, cara kita meneliti agama ni memang perlu kehalusan. Ni sebab tu kita tak boleh gopoh dalam agama ni. Sebab apa tuan-tuan? Bila zaman dah berlaku, tuan-tuan bayangkan kalau ramai orang murtad, orang Islam ni murtad, na'udzubillah lah, tapi makna kata kalau banyak berlaku, apa kesan dia? Banyak pembunuhan lah. Kan? Bunuh saja, tukar agama bunuh. Jadi ulama mula kaji. Kan? Betul ke dalil tu memaksudkan sedemikian? Tukar agama bunuh, tukar agama bunuh. Ni. Jadi mereka kaji. Pertama mereka tengok realiti hadis tu yang Nabi sebut. Zaman tu. Bila Nabi sebut siapa tukar agama bunuh. Sebab pertama sekali, dalil yang solid daripada Al-Quran tak ada. Maknanya Al-Quran tak menyebut orang yang tukar agama ni dibunuh. Tak ada. Jadi hadis tu dikaji balik. Ini detail sikit di sudut fiqhnya, dipanggil, ini perbahasan dalam usul fiqh lah. Tapi saja saya nak bagi tahu kat tuan-tuan cara macam mana agama ni bergerak. Sebab dia ada seni dia, ada qawaid dia. Dia tak boleh satu dalil tu baca surface macam tu, praktik macam tu je. Tak. Dia ada kajian, dia ada perbahasan. Jadi isu yang tu tadi, bila saya tengok Dr. Sukhradi mengemukakan pandangan kalangan ramai fuqaha, bila mana kalaulah dengan orang kata apa, sekali dengar, sekali pandang hadis tu terus kita praktik untuk bunuh ni, tapi memang tak berlaku dari segi undang-undang hari ni. Cuma nak katanya hadis tu sebagian fuqaha kata itu adalah ijtihad Nabi SAW dari sudut Nabi seorang ketua negara. Sebab hadis tu hadis undang-undang. Kan? Hadis tu melibatkan siasah syar'iyah. Maknanya orang murtad ni dia kena tengok juga beberapa sudut sebelum nak kaitkan dari segi hukum bunuh tu. Sebab ada orang murtad ni ada beberapa kategori. Satu, dia murtad ni mungkin dia pun tak sedar dia murtad, tapi dia murtad. Macam baru ni saya tengok satu video Mufti Perlis, dia ulas kan isu kan baru ni apa meletup isu hak seorang artis tu bercerai apa semua, tak bercerai lagi lah kan, mudah-mudahan tak bercerai lah, tapi tak tahulah kan. Tapi nak kata kontroversi satu Malaysia kan, orang kata hari kemarahan wanita kan, dia berkahwin kat Thailand tu. Jadi netizen ni tuan-tuan tahulah kan, jabatan netizen Malaysia ni
dia punya ulasan tu kalah mahkamah syariah. Kan? Mahkamah tak ada bincang, dia awal lagi. Kan? Jadi adalah pandangan-pandangan ni, NGO lah apa benda, apa gerakan-gerakan wanita, tak tahulah. Sampai dia kata apa? Dia nak kaitkan isu poligami ataupun ni lah, kahwin lebih pada seorang ni, satu perbuatan yang keji dalam Islam. Dia bawa ke situ. Dan dia melibatkan peribadi baginda SAW. Bukan nak ulah tu, saya nak sebut apa yang mufti boleh sebut. Dia kata apa? Makna statement perempuan tu, siapa Tahminah tu, kalau betul dia tulis dalam keadaan waras, statement tu, dia boleh jatuh murtad. Tu maksudnya. Sebab dia menghina baginda SAW. Dia Muslim lah, perempuan tu Muslim. Cuma cara dia tulis tu, dia sedang menghina Nabi SAW. Kan? Itu panjang nak cerita, cuma nak sebutnya kes murtad yang macam tu. Kes murtad yang macam tu, apakah terkait jelas dengan dalil yang tadi? Kan? Kalau katalah memang murtad, adakah terus pancung? Macam tu. Terus bunuh, itu maksudnya. Jadi kat situ jenis-jenis murtad ni ada berapa jenis? Kan? Jadi yang tadi tu kalau kata na'udzubillah, kalau kata agama digugur, apakah dia terus dibunuh? Tak juga. Kena tengok. Sebab dia bercakap tu, katalah memang na'udzubillah gugur agama dia. Tentu kita minta dia untuk istitabah, minta dia taubat. Minta dia syahadah balik apa semua. Kan? Jadi ini satu kategori orang yang tukar agama dalam keadaan yang macam itulah, statement yang dia tak sedar, boleh merosakkan akidah. Kemudian ada orang yang mungkin tukar agama ni terpengaruh. Kan? Dia ikut kawan dia, entah macam mana, tiba-tiba buat satu ritual. Ritual tu rupanya menggugurkan akidah. Macam-macam lah zaman sekarang ni. Jadi nak ceritanya bahawa isu murtad ni boleh banyak berlaku. Boleh berlaku dalam banyak hal. Kan? Tapi tuan-tuan, ada juga jenis murtad ni yang memang dia ni berazam nak tukar agama, dalam masa sama dia memang nak fight untuk orang Islam ni ramai-ramai tukar agama juga. Nampak tuan-tuan? Nampak tak kategori orang murtad ni? Dia ada beberapa jenis. Jadi antara fuqaha kata kalau yang betul terkait dengan dalil yang Nabi kata tukar agama bunuh tu, jenis yang macam tu. Dia tukar agama, maknanya dia keluar daripada Islam, dalam masa yang sama dia susun strategi untuk hancurkan Islam, maknanya hancurkan umat Islam. Tukar maknanya buat satu gerakan. Contohnya dia pergi join gerakan missionary lah. Kan? Masuniah ni apa benda missionary bilang, kristianisasi. Contoh. Kan? Yang ini memang kena bunuh. Kan? Makna kata kalau dia duduk dalam bawah kerajaan khalifah Islamiah, jenis macam ni bunuh. Sebab apa? Sebab dia dah lah tukar agama, kemudian dia menggugat umat Islam. Tuan-tuan nampak tak? Macam mana saya nak beritahu daripada dalil tadi tu, daripada hadis Nabi tu, dia pergi kepada kepelbagaian situasi untuk implement, mengikut realiti zaman, keadaan dan kes-kes yang bersesuaian. Inilah Islam, tuan-tuan. Memerlukan penelitian, memerlukan kajian. Bila kita baca sirah Nabi ni, kita nak relate dengan zaman kita macam tu. Dia bukan, sebab zaman tak sama, tuan-tuan. Realiti tak sama. Kita mana sama hidup zaman Nabi SAW. Tentu pelbagai perubahan telah berlaku. Jangankan zaman Nabi, 20 tahun sebelum ni pun, macam saya duk bincang selalu fiqh solat kan. Dulu orang tak pernah bincang solat atas kursi, tuan-tuan. Tak pernah jumpa fatwa solat atas kursi. Mana tuan-tuan pernah jumpa? Baru dalam 3-4 tahun ni je orang bincang, mufti-mufti kita mula bincang solat atas kursi. Sebab dulu orang tak pakai kursi solat. Betul tak, tuan? Tak tahulah, saya ingat zaman saya kecil-kecil tu tak jumpa kursi kat masjid ni. Sekarang ni wajib surau masjid sediakan kursi. Dipanggil mazhab ahlul karasi. Kena ada kursi. Tak apalah, itu ada perbincangan ilmiah ada. Cuma nak katanya zaman berubah. Fatwa-fatwa berhajat kepada pembaharuan. So kat situ. Baik, balik pada sirah Nabi SAW. Allah Subhanahu Wa Taala, telah mengawal, maknanya menjaga baginda sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda jadi rasul. Ini satu benda kita tahu.
Nabi taklah kata apa, sebelum jadi Rasul tu baginda ada apa-apa tanggungjawab ke, nak kena cerita tentang Islam. Tak ada apa pun. Sebelum jadi Rasul tak ada apa. Sebab tu kita dengan Rasulullah ni permulaan iman tu ketika Nabi umur 40 lah. Makna kata sebelum Nabi umur 40 tu tak ada apa pun. Dari segi maknanya keterikatan iman tu tak ada. Mana apa yang Nabi buat sebelum Nabi jadi Rasul tu kita tak ikut pun tak apa. Kan? Sebab tu kalau orang kata bela kambing tu sunnah, sebagian ulama kata tak sunnah pun, sebab yang tu Nabi buat sebelum jadi Rasul. Kan? Walaupun lepas Nabi Rasul pun ada riwayat kata Nabi masih jual kambing, tapi benda tu tak semestinya relate dengan zaman kita. Kan? Secara umumnya kalau kita nak kata berniaga tu sendiri jadi sunnah. Tak kira lah lapangan apa. Kalau semua orang nak ikut jadi sunnah niaga kambing, tuan siapa nak berniaga benda lain pula? Habis semua nak berniaga kambing. Kan? Cuma kalau orang tu betul-betul dia nak ikut, dia niat betul-betul nak ikut apa yang Nabi buat, mudah-mudahan ada pahala. Dia macam ulama bincang pakai jubah lah. Pakai jubah ni, adakah memang kita dapat pahala pakai jubah? Sebab Nabi pakai jubah? Belum tentu lagi. Sebab apa? Sebab Messi pun pakai jubah kan? Oh itu Messi kena saruh jubah sebelum ambil World Cup. Makna kata jubah ni budaya. Kan? Orang Arab semua tengok World Cup pakai jubah belaka semua. Kan? Cuma apabila kalau kita pakai betul-betul niat hubban lirrasul, sebab memang sayang dekat Rasulullah, adalah mudah-mudahan pahala. Sebab yang betulnya sunnah yang betul apa? Sunnah memakai pakaian yang menutup aurat. Yang itu lebih tepat. Sebab itu pakaian yang Nabi pakai mengikut budaya Arab. Kan? Takkan Nabi pakai seluar? Tak mungkin. Orang Arab tak pakai seluar zaman tu. Takkan Nabi pakai kain pelekat. Nabi pakai jubah lah, sebab memang semua orang pakai jubah. Abu Jahal apa semua memang itulah budaya Arab pun. Jadi ulama bincang benda-benda tu supaya tak semestinya dipanggil sunnah jibiliyah. Sunnah yang budaya yang Nabi buat sebelum Islam datang itu semuanya mesti terkait dengan sunnah. Belum tentu lagi. Depend kepada niat orang tu. Sebab itu kalau orang pakai jubah, tuan-tuan tengok, pergi, kalau macam saya kata tadi, kalau di negara-negara Arab pakai jubah tu, masuk kelab malam pakai jubah. Tak mungkin tu sunnah. Kan? Jadi nak kena tengok perbahasan tu. Tapi kalau satu orang pakai jubah, kemudian memang dia pakai pergi tempat yang baik, kan? Niat memang ikut Rasulullah. Kat situ mudah-mudahan ada pahala sunnah. Tapi yang pastinya memakai pakaian menutup aurat itu diwajibkan, disyariatkan dalam masa yang sama. Itulah sunnah baginda SAW, pakai pakaian yang menutup aurat. Baik. Jadi baginda SAW sebelum menjadi Rasul pun kita tahu ciri-ciri seorang yang saleh telah wujud kepada baginda. Sebab apa? Dalam peristiwa yang masyhur, iaitu perletakan Hajarul Aswad. Bagaimana Nabi SAW memberikan satu buah fikiran yang cukup bijaksana, mengambil pandangan yang adil, yang kata apa, tepat untuk proses peletakan Hajarul Aswad, yang mana kita tahu Hajarul Aswad telah teralih kesan daripada banjir yang besar yang berlaku di bumi Makkah. Maka dalam satu riwayat itu Nabi menyatakan, aku tidak pernah teringat hendak melakukan seperti mana yang dilakukan oleh sebahagian besar orang-orang jahiliyah. Ini maknanya Nabi cerita kepada para sahabat waktu zaman sebelum Nabi menjadi Rasul. Tuan-tuan, karakter-karakter macam ni memang berlaku hatta zaman sampai hari ini, boleh berlaku kepada sebahagian orang yang mana kalau dia Allah Ta'ala rezekikan jadi orang hebat. Ini bukan Rasul, orang hebat. Kadang-kadang daripada kecil memang karakter dia berbeza dengan orang lain. Nah, ni sebagai orang macam tu. Antaranya tuan-tuan, kalau saya baca dulu Dr. Soqadawi, dia daripada kecil macam tu. Kan? Dia sendiri cerita dalam dia punya buku dia, aku memang daripada kecil tak minat bermain. Tak minat main. Daripada kecil, umur 10 tahun dah khatam hafal Quran. Dah pergi pondok. Dan dia kata, aku pergi tu tanpa siapa-siapa yang suruh. Sebab suasana kampung aku, dia kata, tak ada madrasah ni. Tak ada tempat pondok-pondok
Kan? Tapi aku sendiri yang terlampau membuat-buat keinginan aku nak mendalami agama seawal umur 10 tahun. Tuan-tuan nampak tak? Jadi dia punya result lah, jadi tokoh besar dalam Islam lah. Nabi sendiri macam tu. Nabi kata aku tak teringin nak perangai. Adalah macam kanak-kanak Arab tu, tapi tak sentiasa begitu. Nak gambarkan bahawa daripada sebelum Nabi itu dilantik menjadi Rasul, karakter seorang insan yang orang kata apa, istimewa, yang terpuji, pribadi yang agung tu telah wujud sebelum Nabi menjadi Rasul lagi. Suatu ketika aku sedang duduk, maknanya mengembala kambing. Dia dengar waktu tu ada orang minta tolong. Dan dia memerintahkan satu orang bantu dia untuk jaga kambing-kambingnya di kota Makkah. Lalu pemuda itu sanggup menunaikan harapan aku, dan aku pun keluar sehingga akhirnya sampailah ke rumah di rumah Nabi SAW, dan aku mendengar permainan. Maknanya waktu tu ada orang ajak aku main. Kemudian orang itu beritahu aku bahawa itulah satu pesta. Aku pun duduk mendengar. Tetapi ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala menjaga penglihatan dan pendengaranku daripada untuk aku terjebak hadir ke majlis keramaian tersebut. Nampak tuan-tuan? Dia jadi macam tu. Satu orang yang Allah memang dah kunci dia. Memang dah insan dia tu. Sebab tu Nabi ni antara yang disebut nama dia apa? Rasulul Mukhtar. Mukhtar apa maksud mukhtar? Terpilih. Bagi dia ni terpilih. Jadi bila orang yang terpilih ni betul-betul Allah jaga, Allah tak nak cemari rekod kehidupan Nabi. Walaupun belum lagi ada Islam waktu tu. Tapi di sisi kehidupan Allah dah jaga dah. Dia tak boleh. Dia tak nak nanti bila Nabi tu bila dah jadi Rasul, kan, orang jahiliah yang cakap, ala Muhammad, kau dulu lebih kurang kita orang juga. Tak. Jadi Allah dah jaga dah. Dari segi budaya, kehidupan, cara apa semua ni, kan, cara cakap Nabi memang Allah dah. Cuma waktu tu tidak ada lagi urusan agama. Dari segi peribadi solid, Allah dah jaga kekasihnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku pulang serta-merta menemui sahabatku tadi, itu budak yang jaga kambing tu. Beliau bertanya, bagaimana halnya dengan engkau semalam? Aku pun menceritakan apa yang telah berlaku. Dan di suatu malam yang lain, sekali lagi aku meminta supaya membenarkan aku keluar seperti sebelumnya. Tetapi sebaik saja aku sampai ke Makkah, terus berlaku perkara yang sama seperti dahulu, yang mana aku tidak lagi ada keinginan atau mana perasaan untuk hadir ke, kita panggil apa, event-event lah, kan, majlis-majlis kerakyatan ni. Aku dah tak ada satu keinginan lah. Allah dah kunci pintu hati Nabi untuk pergi berseronok tempat-tempat macam tu. Dan jadi sebab itu dalam benda-benda macam ni terikat dengan ilmu tasawuf. Orang tasawuf ni ada satu prinsip, dia orang panggil apa? Kaedah dia panggil hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Apa maksud tuan? Hasanatul abrar, benda yang baik yang dilakukan oleh orang biasa, benda baik je, benda contohnya apa? Makan kedai mamak, benda baik, tak ada masalah apa, kan? Minum, benda tu tuan-tuan biasa dan tidak ada masalah, baik. Tapi tuan-tuan disebut apa? Sayyiatul abrar, benda yang tidak boleh diterima oleh orang-orang yang dia punya karakter terpilih ni. Dia tak tolak perbuatan tu, benda tu harus di fiqahnya. Tapi untuk orang-orang yang muqarrabin ni, mereka tak, Allah tak bagi keinginan ke arah tu. Sebab tu tuan-tuan tengok kadang-kadang sebagai orang soleh ni yang memang dia jaga tuan-tuan. Makan ni memang pilih lah. Kan? Makan memang terpilih makanannya. Kan? Tapi dia tak marah orang lain makan macam-macam. Tapi dia tu, tak, dia jaga. Tapi benda tu zaman sekarang ni boleh kata payah sangatlah nak cari. Sebab tu hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin, benda yang baik bagi orang biasa tapi kadang-kadang buruk bagi orang yang dekat dengan Allah Ta'ala ni. Muqarrabin ni makna kata dia memang Allah jaga dia. Tapi tak ada masalah dari segi hukum. Hukum tu
halal-halal lah. Cuma dia sendiri, dia ada dia punya nilai peribadi dia. Kan? Ini contoh lah. Kan? Benda yang berlaku kat Quraisy tu, jahiliah tu, mungkin biasa je. Kan? Tapi kerana Allah nak jaga. Tapi of course zaman tu, jahiliah memang teruk jugalah. Kan? Memang macam-macam lah kan. Baik. Jadi antara benda yang kita boleh lihat di sini bagaimana kisah Buhairah tadi yang telah mengingatkan Abu Talib tentang bahawa karakter Nabi ini telah disebut dalam kitab Injil tersebut, yang mana penceritaan dalam kisah tersebut menceritakan bagaimana ancaman telah berlaku kepada watak tersebut, sehingga Buhairah berpesan kepada Abu Talib untuk bawa kembali Nabi SAW pulang ke Makkah Al-Mukarramah. Itu yang pertama. Kemudian disebut juga bahawa orang Yahudi Madinah pernah menyebut-nyebut tentang kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti apa yang telah disebut oleh golongan Aus Khazraj. Makna kata mereka ni tadi Nasrani, Buhairah tu Nasrani, Kristian. Yahudi pun sama juga, telah mempercayai akan datangnya seorang insan akhir zaman ni, mana seorang rasul penutup yang akan membawa kebenaran. Jadi benda ni memang telah, sebab cuma masalahnya kita tahu apabila kebenaran ni yang ialah nak diterima oleh sebagian orang ni pahit, tuan-tuan. Jadi sebab itu keegoan dalam hati manusia ni dia perlu dibuang. Keegoan ni, tuan-tuan, yang merosakkan sebahagian kehidupan orang Islam. Sebab itu dalam Quran Allah menyebut dalam surah Al-Baqarah, walamma ja'ahum kitabun min 'indillah musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Kita tengok Allah sebut apa? Dan telah datang kepada mereka Al-Quran daripada Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi. Makna mereka nak sangat ada Rasul untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. Maka setelah datang kepada mereka orang yang telah mereka ketahui, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka ingkar kepadanya, maka laknat Allah ke atas orang-orang yang ingkar tersebut. Jadi macam tadi lah, orang-orang Yahudi apa semua ni, sebahagian ni kan, dia orang percaya, terima, tapi sebab datang ni bukan daripada puak dia orang, kelompok dia orang, akhirnya mereka tolak, walaupun mereka percaya itulah kebenaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ini antara sikap manusia yang menghancurkan sistem kehidupan. Apabila keegoan, keangkuhan, kesombongan, takabur dan sebagainya ini, yang mana kita tahu harta benda tu benar, tapi kita susah nak terima. Ini memang, tuan-tuan. Sebab itu kita jadi satu orang manusia, kita kena terima. Sebab itu keterbukaan dalam menerima kepelbagaian, asalkan benda tu benar, kita ambil, tuan-tuan. Sebab itu dalam kehidupan ni, siapa pun bawa kebenaran, hatta musuh Islam, tuan-tuan, tapi kalau benar yang dibawa, kita kena terima. Tuan-tuan guna teknologi Yahudi buat tapi sebab benda tu betul bermanfaat, tak ada pilihan, kita pakai juga. Padahal teknologi ni kan, nak cerita tak ada milik orang Islam pun kan, tapi nak kata benda tu memang berfungsi, berguna, bahkan dah jadi satu kepentingan dah zaman hari ni, kita kena guna jugalah. Nak kata apa kan, orang kata ni support Yahudi ni, support orang bukan Islam ni, nak kata apa kan, memang dah tak ada pilihan lah, kena pakai lah kan. Imam Al-Qurtubi menceritakan bahawa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Abdullah bin Salam, seorang paderi Yahudi, Abdullah bin Salam, yang mana ketika itu satu ayat Quran telah turun berkaitan dengan kisah Nabi ini, iaitu Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami berikan Alkitab, yakni Taurat dan Injil, mengenal Muhammad itu seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri, dan sesungguhnya sebahagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Nampak? Jadi kebenaran utusan Nabi SAW ni memang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitab-kitab
Samawiyah sebelum tu. Sebab itu kita tahu juga waktu awal Nabi menjadi Rasul, Sayyidina Khadijah bawa Nabi bertemu dengan Waraqah bin Naufal dan menyebut bahawa Waraqah bin Naufal itu menyatakan aku akan mempertahankan engkau. Dia disebut oleh para ulama bahawa Waraqah bin Naufal itu consider beliau beriman kepada baginda SAW. So ini cerita-cerita yang menggambarkan bahawa kedatangan Nabi ini bukanlah satu benda baru, benda yang mengejutkan, tapi memang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam nas-nas kitab-kitab silam. Tapi kerana keangkuhan itu tadi, kesombongan untuk menerima kebenaran, menyebabkan agama-agama yang lain ni menolak Islam atau menolak baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita dengan orang bukan Islam ni dituntut untuk kita ini berhujjah dengan ilmu. Bukan kita orang kata apa bermusuhan. Melainkan orang yang memang nak memerangi Islam tu cerita lain lah. Itu memang kena dengan mata pedang jugalah. Tapi maknanya sebab itu Allah sebut ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Allah suruh ajak manusia ni dengan hikmah, dengan hujjah, dengan kebenaran. Kerana sebahagian orang ni mereka yang memang nak menolak Islam tu menolak lah, tapi sebahagian mereka ni tak tahu. Bila tak tahu, tersasar kefahaman mereka. Jadi kita kena bagi penjelasan. Ini yang telah menyebabkan pendakwah-pendakwah di peringkat antarabangsa macam Dr. Zakir Naik apa semua ni berjaya untuk menarik ramai orang bukan Islam. Menarik ramai orang bukan Islam untuk kembali faham apa itu Islam, siapakah Prophet Muhammad apa semua ni, dan akhirnya mereka menerima Islam dengan hujjah, dengan ilmu. Jadi ini satu benda yang penting tuan-tuan. Kita bawa Islam ni dengan fakta, dengan kata apa, ilmu, dengan pengetahuan, bukan dengan orang kata apa cerita tentang perangai orang Islam. Perangai orang Islam ni tak boleh sangat sebab macam-macam perangai kat dunia ni. Tapi kalau kita balik melihat daripada Al-Quran, tengok cara hidup Nabi apa semua ni, dia akan mencerminkan hakikat Islam. Dan kita sebut bahawa apa yang dilakukan oleh Qatar umpamanya masa World Cup itu salah satu daripada usaha yang sangat terbaik untuk menggambarkan di peringkat dunia bahawa inilah Islam, satu agama yang mendamaikan, mengalunkan toleransi, keterbukaan, menerima apa sahaja agama dari segi berinteraksi. Sebab tu ayat pertama yang dialunkan di stadium apa tu yang masa pembukaan World Cup tu apa? Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nampak Allah Taala sebut, kami jadikan kamu syu'ub, berbagai bangsa, untuk kamu ta'aruf. Ta'aruf iaitu saling berkenal-kenalan. So ini prinsipal Islam yang penting supaya kita dapat mencetuskan keharmonian dan pelbagai bangsa apa semua ni. Mudah-mudahan peribadi itu mencerminkan itulah akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Tunjuk peribadi yang bagus, kata-kata yang bagus, tindakan yang bagus, dan itu situ dipanggil dakwah bil hal. Dakwah dengan tindakan, dakwah dengan kata apa, sikap. Kerana dakwah dengan perkataan ni tak semestinya terbatas di surau masjid apa semua. Kerana yang cakap tu di kelompok kita aja, tapi di luar sana kita bawa elemen peribadi Muslim yang sebenar. Yang inilah yang dibawa oleh Nabi SAW, menggambarkan hikmah dan juga keindahan Islam itu sendiri. Jadi tuan-tuan, kita tangguh dulu. Mudah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita umat yang terbaik, yang mencontohi peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap perbuatan kita, tutur kata kita, tingkah laku kita, langkah kita, semuanya kita berpandukan dengan peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan itu menjadi orang kata asbab kita mengundang syafaat Nabi, mengundang barakah dalam kehidupan, mengundang kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita buat semua benda dengan niat untuk mencontohi Nabi sekaligus merindui, mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi setakat itu dulu, mudah-mudahan ada kebaikan untuk pagi ini yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, silap salah daripada kekurangan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah.
اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Terima kasih banyak-banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah